Tapi jangan sampai bawa kepada lupa pertolongan Allah. Orang puji kita bagus. Kita cek mak bagus. Mak ada tak mau seorang mana-mana. Kita pun berasa kembang lu hati. Wa arilah dalam hati. Ini semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Daya kata dia tukar puji tu. Kita jawab mula alhamdulillah lah. Hak sebenar memuji itu tak betul. Yang sebenarnya milik Allah belaka. Itu mana alhamdulillah. Segala yang baik, pujian, kata semangat hanyalah untuk Allah. Begitu juga sekiranya dia dikeji, diumpat dan dihina. Kalau melakukan satu amalan yang tidak pula mendongkol atau rasa kecewa atau putus asa, dia cukup tahu yang dilakukannya semua adalah untuk dan kerana Allah mata-mata, bukan untuk nilaian manusia. Kita buat kerana Allah. Orang kata cari dunia tu, nak menunjuk-nunjuk tu. Nak kutip firma arti nak menunjuk-nunjuk tu, dia buat kerja ibadat. Biarnya kata lagi ada hak. Ni kita pergi lawan kok. Jadi nafsu. Pergi sisi lengan ajak gocoh apa semua. Bodoh kita. Biarnya kata lagi. Yang penting kita tahu dah kita buat kerja kerana Allah. Lepas tu kita boleh pula pahala dah kita ikhlas. Lepas tu pahala dia keji kita pula, boleh pahala pula. Banyaknya pahala. Ni kita pergi lawan attack pula. Dengan kita bodoh. Ringkasnya bila setiap amalan yang sama ada dipuji atau dikeji, disanjung atau dihina, baginya sama saja, tidak boleh bekas di dalam hati. InsyaAllah ikhlaslah amalannya. Lepas tu ujian bagi ikhlas iaitu ketika kita dipuji dan dikeji. Kalau orang puji kita suka, tanda tak ikhlas tu. Suka sangat kalau orang puji. Tapi kalau orang tak puji, catung ke muka. Tapi dalam bab dunia tak apa. Sebab puji dalam bab dunia diharuskan. Kita tengok bini kita duduk menyapu siapa kita pun puji. Dia harus, kata setengah ulama sunat. Itu dah apa? Duduk menyapu siapa kita balik kerja, tengok duduk menyapu siapa kita pun kata Allah pandai sungguh awak menyapu siapa. Tengok siapa abuk sutir pada tinggal licin mayo. Pandai pada Bangla awak jabat nak pergi menyapu. Tak apa awak gitu. Jangan dalam bab akhirat. Boleh sedikit, jangan melampau-lampau. Nak orang yang memuji gurunya sendiri di depan murid daripada orang lain, tak boleh gitu. Dia ni ngaji dengan ustaz ni, kita ustaz lain, kita duk puji ustaz kita di depan orang hak ngaji dengan ustaz lain, tak boleh kata gitu. Jadi dia ustaz dia tok guru dia kok. Jadi tinggi-tinggi sangat, jadi orang naik bulu telinga dengar. Jadi kena pandai-pandai. Walaupun memuji guru sendiri itu bagus pada syarak, tapi jangan lebih pada hak. Macam kita puji maknanya keluarga kita, keluarga hamba tak macam keluarga orang lain baik belaka gitu. Ada secakap gitu. Tak menunjukkan keluarga orang tak baik ke guna. Jadi tak comel gitu. Kalau kata keluarga hamba tak ada okey belaka, boleh sikit-sikit dah. Wallahu alam. Kita ada 3 soalan. Apakah hukum orang lelaki tidak solat Jumaat? Terdapat satu kumpulan ajaran di Malaysia di mana ahli tidak sembahyang Jumaat, tapi kalau ibadah yang lain okey. Hamba muskil. Baik, Nabi kata al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli mukallafin. Maknanya sembahyang Jumaat itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang mukallaf. Orang perempuan tak. Orang perempuan tak wajib, orang sakit, orang musafir. Perempuan tak wajib salat Jumaat. Tapi kalau dia berhenti suami salat Jumaat, dia naik kat muslimat, dia sembahyang tiap Jumaat, orang puasa dah. Tak payah sembahyang Zuhur dah. Nak duduk dalam kereta panas tak? Nak buka aircon, suami kedekut. Tak boleh duduk buka aircon. Naik atas tu, sembahyang tiap Jumaat. Tak? Ada orang yang tinggal bini dia tak buka aircon. Ada tak itu? You kecumi sikit. Bergaluh sungguh untuk lelaki bodoh. Yang puan pula dah tahu dia bergaluh, dia menikah dia buat apa? Tak? Jadi bini kita kan, dia tukang basuh baju kita, keluar dalam kita basuh. Basuh tak? Ada bini dia kata, abang saya basuh bahagian luar, bahagian dalam saya tak basuh. Ada bini gitu, angkat tangan. Ada? Ada. Maknanya dia bini kita sampai gitu semua. Kita tidur, dia bangun lengah-lengah, dia tukar becek. Dia belaka kan, masuk dia tolong masuk, basuh pinggan nasi kita makan, dia tolong basuh. Bersih tandas, nyapu rumah, siap untuk anak, dia belaka. Habis serba-serbi dia belaka. Anak kucing kereta-kereta hilang, dia tolong cari, lambat dia kena direkah. Tahi anak dia tukar tahuk, piti kita dia tukar rembak. Padahal dia belaka.
Jadi tak pagi tu semua jasa. Kalau tinggal sejam dah ha. Sanggup tak habis 20 riyal minyak? Habis 20 riyal sejam. Kalau kekong. Dah habis. Ada 6 riyal. Sejam tak? Ada 6 riyal 7 riyal. Sayang. 7 riyal. Ada berat dan sungguh. Ada kot pasal yang dah kekong dengan bini. Dia muka sikit. Kawan tu dia macam dia jadi duduk laku kusang. Tak, kalau dia merepak tu lain. Pendapatan 3 riyal sehari tu wallahualam dah nak buat goni lagi dah. Ni makan gaji. Apa dia tinggal dasar bank gitu. Minta basuh. Benda tu lelaki gitu. Kita kalau bini kita buat nombor 1 ekor nak tinggal gitu, buka nombor 5. Tak pasal susah dia. Sekejap kita tinggal dia susah. Hari anak apa semua bangun tengah malam, kita buat tak tengok kalau anak nangis kuk dengan batal buat tengok. Jadi apa tak lagi bila kisah jemaah juga sah. Lepas tu dia kata ada satu kumpulan ajarannya tak sembahyang jemaah. Baik, ada kalanya tak sembahyang jemaah ini ahli saja, bukan ajaran guru. Ada kalanya ajaran guru tu sendiri, jadi kena tengok dulu. Sebab ada setengah-setengah ajaran dia ajar tak wajib. Jadi asas semua kumpulan dia tak wajib belaka. Tapi ada juga orang dia belajar dengan tok guru tu, belajar ke tempat ni, belajar kawasan ni, belajar di madrasah ni, tapi dia tak sembahyang jemaah. Tu bukan hak guru tu, hak dia jahil dia, hak lagu dia. Faham lagi? Jadi tak sembahyang jemaah kerana uzur boleh. Uzur syar'i. Mana uzur syar'i? Hujan lebat, panas yang bersangatan. Tidak ada kenderaan, tidak sampai jauh daripada tempat dikerjakan jemaat, berada dalam musafir, dalam perjalanan, tunggu orang yang dekat nak mati. Boleh tunggu. Walaupun kita tak sihat, tapi ada orang yang nazak, boleh tunggu. Ataupun orang curi tunggu kita luar nak tubik jemaat, dia pun nak pecah mau nak masuk selalu. Memang dia cadang dah pagi tadi gitu. Kita pun tak pergi jemaat itu kerana tahu dah pelang dia. Tak dosa belaka tu. Tapi saja-saja nak duduk menengung rumah nak ambil rehat malas nak pergi, hukumnya haram, berdosa. Solat Jumaat kepada yang musafir itu sebelum selepas subuh sama ada wajib atau tidak? Baik. Kita musafir, pendapat yang muktamad, kalau kita musafir lepas masuk waktu subuh dah baru kita bertolak, maka lalu kot laluan Jumaat wajib kena sembahyang Jumaat. Tapi kalau tak lalu kot laluan Jumaat, tak wajiblah, seperti laluan udara dan laut. Baik, kalau solat sebelum subuh, maka lepas daripada kewajiban Jumaat jika kita tak lalu di hadapan masjid Jumaat. Faham lagi dah? Dia ada 2 jalan. Kita nak musafir malam Jumaat, pukul 10 malam ke, pukul 12 malam tolak. Jangan tak? Contoh, atau pukul 3 pagi ke. Okey, 2 jalan. Satu jalan patah, ada masjid Jumaat. Kalau Jumaat ada masjid. Satu jalan hutang, highway. Siapa datang Jumaat memang tak ada masjid, maka dia lalu ke highway. Siapa datang Jumaat tak wajib keluar dicari Jumaat. Dia boleh teruskan di highway hak kosong tadi, tak ada masjid, tanpa solat Jumaat. Sekarang sembahyang Zuhur. Nampak lagi? Tapi kalau musafir malam Jumaat sekalipun atau petang Rabu, lalu ke masjid, mesti berhentilah, kena solat Jumaat. Tu kaedah dia gitu. Kemudian kerajaan perpaduan, unity government, apa pandangan dia? Bagus perpaduan. Tak ada masalah. Tidak boleh. Dia gini, dia ucapan hak nak kepada perpaduan itu berasaskan nas Al-Quran. Iaitu wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Hendaklah kamu kembali semua berpegang dengan ajaran Allah dan jangan berpecah belah. Dan dia ada syarat, iaitu kena berpegang kepada ajaran Islam, bukan berpadu gitu saja kerajaan perpaduan. Semata-mata nak kuasa tak, ada syarat pula, kena ikut Islam. Kalau tak ambil ikut Islam, tak ambil sekarang perpaduan. Bukan semata-mata pukul rocong. Dia ada syarat, iaitu wa'tasimu bihablillah. Hak seorang lagi pula tak bersetuju, betul juga, atas dasar pengalaman lalu, sejarah. Jadi kedua-dua pendapat ini adalah ijtihad daripada ulama Melaka. Yang mengijtihadkan baik buat perpaduan pun ijtihad, maka yang kata tak payah pun ijtihad. Dua-dua betul Melaka.
sebagaimana berlaku peperangan di zaman